dalam banyak-banyak ulama kita ni, beratus ribu ulama kita ni, ada satu orang ulama kita yang menulis bagaimana nak jadi orang alim. Kan? Orang itu Imam Syafi'i. Dalam Dewan Asy-Syafi'i dia tulis, kalau kita nak jadi orang berilmu, ada 6 perkara yang perlu kita tempuhi. Kan? Imam Syafi'i ini satu-satunya imam yang dia kongsikan kepada kita nak jadi orang yang berilmu from zero to hero. Kan? From zero to hero. Dia nukilkan macam mana cara. Macam mana cara. Maka Imam Syafi'i tuliskan syair dia. Apa kata Imam Syafi'i? Akhilan tanal, akhilan tanal, akhilan tanal ilma illa bisitatin, illa bisitatin, illa bisitatin, zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa irsyadil ustadhi wa irsyadil ustadhi wa tulaz zaman. Imam Syafi'i kata, akhi, saudaraku, kamu tidak akan dapat menuntut ilmu ataupun jadi orang yang berilmu tu kecuali kamu ada 6 perkara. Kita kongsikan Mungkin kalau bukan untuk kita, kita kongsikan pada anak-anak kita. Akhi lan tanal ilma illa bisittah. Kamu tak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 cara. Yang pertama apa? Zakain. Zakat ni kena ada cerdik. Kan? Kena ada cerdik. So jadi nak ada ilmu, kena ada kecerdikan. Macam mana nak cerdik? Sama ada kita tulis ilmu kita ni. Ilmu ni kena tulis. Sebab selemah-lemah tulisan, sekuat-kuat ingatan. Hari ni kalau kita tulis ilmu kita, selemah-lemah tulisan. Kita tulis ni, mengantuk ni, tulisan Rumi ada baris. Tu tulisan orang mengantuk. So Rumi ada baris. Menuntut ilmu. Dah ada mat dia. Cara menuntut ilmu. Tapi setahun kemudian kita buka, kita boleh ingat. Itu zakain, kecerdikan. Ilmu ni bagus ditulis. Lepas tu sebenarnya kalau kita nuntut ilmu, bagus kalau kita ada pen, ada pena. Kita tulis. Sekarang canggih ada, tukar handphone ada kadang-kadang kan, tulis. Zakain. Kamu takkan dapat ilmu, kata Imam Syafi'i, kecuali dengan 6 cara. Pertama zakain. Maknanya ilmu, kita kena tulis. Dan juga kita kena jadikan kita punya diri ni biar cerdik. Macam mana nak cerdik? Makan kena jaga. Makan kena jaga. Jangan makan benda-benda haram. Benda haram itu melupakan kita pada ilmu. Benda-benda haram itu. Satu ketika tuan-tuan sekalian, guru Imam Syafi'i bertemu dengan ibu dia. Dia kata, "Bu, Muhammad bin Idris ini," mana Imam Syafi'i itu nama dia Muhammad. Muhammad ini, orang Asy-Syafi'i ini orang cerdik. Aku guru dah aku tahu. Tapi akhir-akhir ini aku tengok dia susah nak menghafal. Apa kata guru dia? "Bu, ada tak Muhammad ini makan benda-benda syubhat ataupun benda-benda haram?" Ibunya kata, "Astagfirullah kasih." Macam itulah ya. Astagfirullah kasih. Orang dulu kan jaga betul makan anak dia. Wahai Tuhan, saya memang jaga anak saya ni yang punya makan. Tak ada makan haram, tak ada syubhat pun tak ada. Tak apa bu, saya tanya aja, kata guru dia. Tapi kalau ibu boleh lihat, ya, sebab saya tengok Imam Muhammad ni, dia menurun sikit, merosot sikit hafalan dia. Dia susah sikit, belajar kurang faham sikit. Maka ibu dia berfikir, apa benda ni. Akhirnya dia dapat satu perkara. Oleh kerana ibu Imam Syafi'i ini ibu tunggal, dia ayah dia meninggal. Jadi kadang-kadang tak terselia. Pagi-pagi dia akan bekalkan Imam Syafi'i dengan susu kambing. Susu kambing Tanpa dia perasan, kambing dia ni pergi ke kebun orang sebelah, makan rumput orang sebelah. Rupanya rumput yang tidak diminta izin itu juga bagi kesan.
Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah saya, Imam Syafi'i bukan makan rumput orang sebelah. Kambing itu yang makan rumput orang sebelah. Pun ada kesan. Pergi ibu dijumpa tuan, minta halal tuan. Apa kata tuan? Tak apalah, rumput bukan guna pun, tapi aku minta halal. Kalau kambingku datang makan rumput, tak apa. Tengok. Kan? Zakain, kecerdikan. Tulis, yang keduanya jaga makanan. Jangan makan anak-anak kita benda-benda haram ke benda-benda syubhat. Kita pun sama juga, benda syubhat. Dia akan agak maknanya mengganggu kita punya maknanya kefahaman pada ilmu tu. Sebab satu ketika Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Waqi'. Syakautu ilal Waqi' su'al hifzi. Aku mengadu pada Waqi', susah nak menghafal. Fa arsyadani bitarkil ma'asi. Diajarkan kepada aku, kau kena tinggalkan benda-benda berdosa ni. Fa inna ilmu nurun min nuri ilahi. Ilmu tu cahaya daripada cahaya Allah. La yahdi lil asi. Tidak akan diberikan bagi orang yang ada berbuat dosa. Ni nak kecerdikan. Kita jaga. Anak kita jaga daripada dosa-dosa, daripada makan makanan. Itu yang pertama, zakain. Catat ilmu-ilmu ataupun kita jaga makan. Zakain. Yang kedua apa? Hirsin. Hirsin ni rasa tak cukup pada ilmu. Tuan-tuan sekalian, jahil boleh berlaku dalam dua keadaan. Jahil boleh berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, orang yang malas menuntut ilmu. Malas. Yang kedua, orang yang rasa cukup dengan ilmu dia. Maka berlaku jahil kedua dalam hidup dia. Jahil boleh berlaku dalam dua keadaan. Orang yang malas untuk ilmu ataupun orang yang rasa cukup dengan ilmu dia. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Yang keduanya syarat kena ada rasa tak cukup dengan ilmu. Nak lagi, nak tahu lagi. Kalau kita kata, alah, dengar ustaz tu cerita sama je, kan? Jadi kita malas untuk ilmu. Alah, benda yang kita dah biasa dengar, dah biasa dengar dah benda tu. Tu pun nak ulang-ulang cerita. Benda tak biasa dengar, tak pernah dengar pun. Ya ke? Betul ke ustaz ni? Mana rasa cukup dengan ilmu dia. Kita kena untuk ilmu. Tuan-tuan sekalian, saya teridola ataupun ingin saya mencontohi. Saya dengan izin Allah kalau pergi macam ke Mekah ke mana kan, saya suka ziarah para ulama, para ulama, tuan guru ni, sebab kita nak tengok kehidupan dia. Kita nak imitate, nak contohi kehidupan dia tu. Satu kelebihan ulama besar-besar ni, satu kelebihan dia mengajar berceramah beribu orang depan ini. Tapi dalam majlis ilmu orang lain, kita tengok dia ada duduk kat bawah tu, ujung. Masya Allah. Satu ketika saya bertanya, tuan, kenapa tuan duduk dalam majlis ilmu orang lain? Dia kata, aku mengajar apa yang aku tahu. Aku duduk dalam majlis ilmu, aku nak tahu apa yang aku tak tahu pula. Walau ulama besar tu. Antaranya apa? Antaranya Habib Umar Jilani, mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Benda-benda mazhab Syafi'i kat Mekah, dia mengajar beribu orang, beratus orang, majlis ilmu orang lain, dia duduk. Saya perhati, ya Allah, rezekikan aku macam ni juga, ya Allah, tawaduk dengan ilmu tu. Sentiasa rasa tak cukup, rasa nak duduk majlis ilmu, duduk majlis ilmu. Ini Imam Syafi'i kata hirsin. Hirsin tu rasa tak cukup dengan ilmu. Yang ketiga apa? Zakain wa hirsin wa ijtihadin. Wa ijtihadin bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Kena ada kesungguhan untuk ilmu. Kesungguhan ni dia kena bina. Kadang-kadang kita malas untuk ilmu. Alah, malasnya duduk kat ceramah ni ya. Mengantuk lah kan. Ceramah kan. Atau menuntut ilmu tu malas. Ijtihad sungguh-sungguh. Nak sungguh-sungguh kena bentuk. Ada satu doa yang baru kita baca. Apa doa itu? Kalau kita malas nak duduk nak buat amalan apa-apa, kita baca satu doa. Doa tu la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, diberi padanya dua benda. Kalau dia malas atau berat nak buat satu amalan itu, diberi kekuatan nak buat amalan itu. Kalau dah buat, insya-Allah diberi keikhlasan pada amalan itu. Hari ni kalau malas baca la haula wala quwata illa billah, buka. Hari ni kalau berat nak buat amalan, berat nak taat pada suami, aduh, macam-macam panggil suami nak taat, baca la haula wala quwata illa billah, diberi kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Sebab itu buka, tuan-tuan sekalian, kita kan disunatkan untuk menjawab azan. Jawab azan kan? Jawab azan tu dipanggil tarji'. Tarji' tu disunatkan menjawab azan.
Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sunnah jawab, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunnah jawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sampai hayya 'alas shalah, apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Sampai hayya 'alal falah, apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Barang siapa membaca la haula wala quwwata illa billah, diberi kekuatan untuk membuat amalan itu. Hari ini anak kita malas nak pergi sekolah. Pertama, rotan. Kan, sediakan. Yang kedua, suruh dia baca la haula wala quwwata illa billah. Kita nak baca boleh juga, tapi bukan untuk membebel la haula wala quwwata illa billah budak ni. Dia tu baca. Siapa baca la haula kata diberi kekuatan, ijtihad, ada kesungguhan nak buat amalan itu. Apapun juga amalan. Hari ni nak baca Quran kan, malah Allah malahnya baca Quran, baca la haula wala quwwata illa banyak-banyak. Hari ni jadi suami, alah penatnya nak sayang pada isteri, penatnya perangai isteri macam-macam. Baca la haula wala quwwata illa billah, diberi kekuatan untuk menyayangi keluarga itu. Hari ni taat kepada suami, susahnya, baca la haula wala quwwata illa billah banyak-banyak. Diberi kekuatan untuk buat amalan itu. An ijtihad. Yang keempat, zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin, cukup belanja. Belanja cukup. Maksudnya apa? Alat cukup, buku kena ada, alat tulis kena ada, belanja cukup. Kalau belanja tak cukup, boleh mohon zakat. Sebab orang yang belajar adalah asnaf fi sabilillah. Boleh mohon zakat. Nak mencukupkan belajar. Kita ada zakat, ada orang nak belajar, kita boleh bagi pada dia. Asnaf fi sabilillah. Ataupun siapa-siapa anak kita boleh mohon kat pusat zakat. Sebab apa? Cukup belajar. Ini Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i itu nak belajar susah. Buku pun tak mampu nak beli. Ketika guru dia ajar, dia ambil air dia tulis kat tangannya. Tulis kat tangannya. Sampai guru dia ingat dia main-main. Budak, kau main-main Tak, aku memang nulis. Sebab aku tak mampu beli kertas ni. Tak mampu beli buku. Kemudian pembelajarannya ditaja oleh gurunya itu. Kena cukup belanja. Anak kita kena pastikan dia punya pensel ada, cek. Dia punya buku ada, pemadam ada, kena cukup belanja. Kalau pemadam pun pinjam kawan, macam mana belajar dengan bagus? Pastikan ada. Kalau mungkin perlu kenderaan, sediakan kenderaan dia kalau mampu, basikal ke apa nak pergi sekolah. Cukup belanja. Ini Imam Syafi'i kata. Tak cukup, boleh mohon zakat, boleh war-warkan. Istilah kat masjid ini kan. Saya nak belajar pelajar boleh siapa tak bantu. Insya-Allah ada yang bantu, insya-Allah. Yang kelimanya irsyadil ustaz. Kena ada guru yang bagus. Sebab tuan-tuan sekalian, seorang yang hebat di belakangnya ada guru yang hebat. Ceklah, periksalah mana-mana. Orang yang hebat di belakangnya ada guru yang hebat. Orang yang jahat di belakangnya juga ada guru yang jahat. Sebab itu kita belajar dengan banyak guru. Kita belajar dengan orang hebat, akan dikurniakan kehebatan insya-Allah. Anak-anak kita cari guru-guru yang bagus. Sebab irsyadil ustaz, itu syarat kelima kata Imam Syafi'i. Syarat kelima, irsyadil ustaz. Dan belajar dengan guru ni kata Imam Syafi'i, menambung Imam Syafi'i kata apa? Isbir ala mamarri jafa mualliman fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Kamu kena bersabar dengan garangnya seorang guru, kerana ilmu itu didapati daripada tunjuk ajar guru itu. Sabar, kena sabar. Dia marah, kena sabar. Jangan kena rotan terus balik mengajuk, tak nak mengaji. Kenapa tak nak mengaji? Cikgu tu garang sangat. Orang dulu kalau balik tahu cikgu rotan, dia akan tambah rotan lagi. Mak bapak tambah rotan lagi kan. Betul? Sebab tu orang dulu berjaya. Orang sekarang tak guna punya cikgu, talimun tali dera. Jaga kau. Macam mana? Kita yang mengajar anak kita tidak hormat pada guru. Itu Imam Syafi'i sebut. Irsyadil ustaz. Tunjuk ajar pada guru. Dan yang terakhir, tulaz zaman, panjang masa. Kena ada peruntukan masa untuk tuntut ilmu. Macam hari ni kan, kita duduk tadi daripada pukul 8, daripada maghrib lagi sampai pukul 9 lebih ni tak habis lagi.
Mungkin ada kata bila lah ustaz nak habisnya kan. Tak habis lagi. Mana kena ada masa, kena peruntukkan masa untuk menuntut ilmu. Kena duduk baca ilmu. Sekarang ni mudah. Macam-macam ada buku boleh belajar, daripada YouTube, tapi YouTube belajar, tengok dengan sampai kita belajar dan rujuk juga. Sebab dia tak boleh soal jawab. Dekat radio ada, kat TV ada, macam-macam sumber belajar sekarang ni. Lagi mudah macam-macam. Kena untuk peruntukkan masa. Kita jam pergi kerja 1 jam kan, naik kereta. Cuma 1 jam tu cari ceramah MP3. Sekali mengaji 1 jam. Pergi. Balik 1 jam. Setahun alim gitu. Sebab apa? Faham benda-benda ni. Jangan bazirkan masa. Jangan berkeruk kat jam kan. Cari ceramah MP3 banyak kan. Dengar perbahasan-perbahasan ilmu. Kan kena ada masa, peruntukkan masa. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan. InsyaAllah mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita. Kita bincang pada pagi ini, pada malam ini 2 bab. Kan? Di atas maknanya ilmu diburu, bahagia menunggu. Yang pertama, kelebihan menuntut ilmu itu. Apa dia? 7 kelebihan. Didoakan malaikat, diampunkan oleh Allah, mendapat darjat, diimpunkan dengan orang-orang ahli ilmu, mendapat panduan hidup sebagai doa raudah, dan juga ditambah ilmu yang sedia ada. Dan juga bagaimana nak belajar. Imam Syafi'i kata nak belajar dengan 6 cara. Kan? Zakain, cerdik, terasa tak cukup pada ilmu, bersungguh-sungguh, cukup belanja, tunjuk ajar daripada guru, dan juga panjang masanya. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Tapi buruk dan baik datang daripada Allah, untuk Allah menilai mana di antara kita yang paling baik amalannya. Aqulu qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.